Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bina'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال سبنا وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dengan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dalam kita mengejar ibadah. Mudah-mudahan segala bentuk amal soleh yang kita kerjakan jadi amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, al-mira'u ta'nun fil kalam al-ghayl li izhari qalilin fihi من غير أن يرتبط به عرض سواء تحقير الغير وإظهار مزية الكياسة والجدال عبارة عن المراء يتعلق بإظهار المذهب وتكريره. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه. Artinya, bermula makna al-mira' itu iaitu mencela perkataan orang yang lain kerana hendak menyatakan akan cedera di dalam perkataan orang itu dengan tiada pertambatan dengan dia kehendak yang lain daripada menghina akan orang yang lain itu dan menyatakan kelebihan bijaksananya dan cerdiknya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan makna jida itu ibarah daripada mira', yakni takluk dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Dan makna munaqasyah itu am daripada mira' dan jidal, kerana tiap-tiap daripada mira' dan jidal dinama munaqasyah. Dan sah makna munaqasyah itu mukhasamah, yakni membatahi akan perkataan orang kerana ia menuntut akan haknya seseorang dan menuntut akan kebenarannya seseorang. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan kata al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, masih lagi dalam berbicara berkaitan dengan lidah, iaitu begitu panjang lebar yang kita telah cerita bagaimana ulama memperbahaskan berkaitan lisan, lidah begitu panjang. Ada jidalnya, ada mira'nya, ada munaqasyah. Itu di antaranya. Sebab lidah ini, bab kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-lisan al-lisan aqar. Lidah itu dia jenis barang menggigit. In kulliyah, jika kamu lepas dia, akar, dia akan menggigit siapa saja, yakni maksudnya dia akan berkata perkataan yang diredai oleh Allah ataupun perkataan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Imam Al-Ghazali menyatakan bermula makna mira' itu iaitu mencela perkataan orang yang lain kerana hendak menyatakan akan cedera, yakni di dalam perkataan orang itu dengan tiada pertambatan dengan dia kehendak yang lain daripada menghina akan orang itu. Pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan mira'
itu iaitu mencela perkataan orang. Tujuan dia bercakap dengan orang, dia bercakap dia nak mencela perkataan orang kerana hendak menyatakan cedera yang ini dengan kelemahan perkataan orang itu. Orang tu bercakap lalu dia pun cakap juga. Tujuan dia bercakap ataupun dia buat tegur orang pada seseorang itu untuk melemahkan. Dia cari perkataan orang seseorang tu bercakap dengan perkataan yang tak comel ataupun perkataan yang dia tak pandai nak sebut, maka dia ambil perkataan itu, maka dia tegur. Tujuan dia tegur perkataan seseorang itu, tujuan ialah tidak lain dengan tiada pertambatan, bukan maksud yang lain, kehendak yang lain. Tujuan dia untuk menghinakan orang itu. Orang tu bercakap, sembang-sembang bercakap, lalu dia mari, dia kata awak bercakap tadi tak betul. Awak cakap tak betul, patutnya bercakap begini. Dia berkata pula lil ammi secara umum, ataupun Imam An-Nawawi menyatakan ataupun seorang sama seorang, tetapi dalam hati dia tu tujuan dia tegur orang tu untuk menjatuhkan martabat seseorang, untuk menghina. Tak boleh. Tak kira lah ada bidang apa pun, ataupun dalam lurah percakapan orang tu ke, ataupun percakapan orang tu berkaitan dengan ilmu tajwid, boleh jadi juga. Tak kira dalam bahasa Arab ke, lurah ke, orang tu sebut bahasa Arab gini, dia kata awak sebut bahasa Arab tu tak betul gini-gini. Ataupun orang tu nisbah perbuatan, orang tu ambil air semayang gini, dia kata awak ambil air semayang tu tak betul. Dia buat cara umum, tu. Ataupun cara seorang, tujuan nak melemahkan perkataan orang tu. Soal orang tu hak yang kena tegur tu, dia nak jadi apa, dia boleh terima ataupun tidak, itu soal dia nombor dua. Itu dia punya pasal pula. Tetapi orang yang tegur, maka dia kena hati-hati. Takut jatuh dalam mirak untuk mencela perkataan orang. Itu dia bahaya. Tu. Apatah lagi jariah. Yang kita telah sebut dah sebelum ni, jariah tu itu lebih lagi. Itu bahkan Imam An-Nawawi menyatakan jariah itu lebih teruk lagi. Bahkan pandangan Al-Imam Al-Khushashi rahimahullah ta'ala menyatakan pandangan jariah itu lebih dahsyat. Dan aku tak boleh nak kata perkataan yang selain daripada jariah. Jariah yang bertalilah, sedekah jariah. Sedekah jariah tu berkekalan. Maka begitu juga perkataan jariah. Maksudnya seseorang itu tak betul, seseorang itu tak betul bacaan, maka dia sebon orang ni, menyebabkan jadi bertali, berjariah, jariah, menyebabkan orang kata dia ni bacaan tak betul, dia apa tu. Maka menyebabkan bertali itu, Imam An-Nawawi menyatakan aku pandangan lebih cela lagi. Ada pun mirak ini, pandangan Imam Al-Ghazali menyatakan tujuan dia tegur untuk mencela perkataan, tidak lain tidak bukan melainkan untuk mencela, menghina perkataan orang itu dan menyatakan kelebihan bijaksananya. Dia nak khabar dia cerdik, dia nak khabar dia pandai, nak khabar dia ni ahli, dia nak khabar dia ni orang cerdik. Tujuan dia tegur tu, tujuan dia bagi nasihat tu, tujuan untuk nak bagi tahu dia pandai. Dia pandai, jangan main-main dengan saya pun pandai juga. Itu. Ini kalau perkataan ini dia katakan sebagai mirak. Bahkan dia perkataan ini tak sedar. Orang mana sedar perkataan mirak ke jidal ke munaqasyah ke apa ke, kalau dia tidak mempelajari ilmu begini, tidak tahu. Bila ada mengetahui ilmu-ilmu yang diperbahaskan oleh Imam Al-Ghazali, bahkan Syekh Abdul Salam, Syekh Abdul Samad Al-Limbani, kita boleh catah tu. Maknanya kau
ada penyakit, kita boleh sekat selalu. Dengan ada ilmu tasawuf, kita tahu ini jidan ni, tujuan aku tegur ni, adakah aku nak khabar aku pandai, tu ataupun aku nak khabar aku cerdik, tu. Apatah lagi kalau dia mengaku sendiri, dia mengaku, dia kata saya ni ahli ni, saya ni saya belajar, saya lama saya belajar benda-benda gini ni, tu sebab tu saya khabar. Apatah lagi dia zahir perkataan dia. Kalau dia zahir perkataan dia dikatakan sebagai pandangan, kita boleh ambil pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika Iman Sayyidina Ali karramallahu wajha, ketika orang tanya Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, barang dalam wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, ketika memperbahaskan ayat Allah, iaitu wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah Ta'ala saja yang mengetahui barang yang dalam hati seseorang. Betul. Al-Iman Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan betul, perkataan itu betul yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi Al-Iman Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan kamu kena tengok juga. Lalu Sayyidina Ali kata apa? Iaitu az-zahiru tadullu 'ala al-batin. Zahir itu menunjukkan yang dalam. Kalau dia mengaku dia pandai, dia sebagai ahli dia itu, menunjukkan di dalam dia begitu. Kalau dia tak mengaku pun boleh dalam kesambaran lagi. Tapi kalau dia mengaku saya khabar, saya tegur awak ni sebab saya pandai, ataupun saya ahli dalam bidang sesuatu bidang ni, sebab tu saya khabar. Kalau dia khabar gitu, tak boleh. Sebab Imam Al-Iman Auza'i, Al-Iman Azra'i, ada dua, Al-Iman Auza'i dengan Azra'i. Al-Iman Azra'i menyatakan jikalau kita tegur itu, maka orang yang ditegur itu tahu dah, oh dia orang ni dia pandai, mungkin silap aku, dia tahu sendiri dah. Tetapi kalau dia menyatakan kepandaian dia, kebijaksanaan dia, ataupun dia sebagai ahli dalam bidang sesuatu itu, Al-Iman Auza'i menyatakan itu menunjukkan kebodohan seseorang yang tegur kepada seseorang, tak kira tegur apa sekalipun. Itu kalau dia menyatakan kebijaksanaan dia dengan kecerdikan dia, pandai dia ni, maka itu menunjukkan kebodohan yang berlaku dalam jiwa nurani dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu pandangan para ulama. Itu pandangan ulama menyatakan, ulama cukup halus dalam memperbahaskan bidang ini. Dan makna jidan itu iaitu ibarah daripada mira. Jadi jidan dia berkurang saja. Jidan ni mempersembahkan dalil. Dia masalah dalil. Dia kata ni dalil ni, saya jumpa dalil begini-gini. Ibarat iaitu satu cakapan daripada mira untuk mencela, yakni dia nak mencela perkataan sahabat dia. Dia ibarat juga lebih kurang saja. Dan yang takluk, yang bergantung dengan menyatakan mazhab, dan menetapkan akan dia tekan mazhab. Dia kata ni mazhab gini-gini, ni begini-begini. Dia menetap tujuan dia memberi pandangan mazhab ini begini-gini, tidak lain tidak bukan kerana nak menunjukkan kepandaian, kebijaksanaan dia, maka tak boleh. Tu sebab itulah ilmu ni haluh kan. Ilmu sebab tu orang yang menuntut ilmu agama ni, tak kira ilmu yang berkaitan agama ni, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Al-Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah, maka apa jawapan dia? Sahalallahu, nescaya Allah Ta'ala akan permudahkan jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah ilmu ni cukup halus. Tak boleh ilmu ni dia ada kena ada tazallu, tadarru' ataupun tawadhu'. Bila kita memiliki sesuatu ilmu, kita pandai dalam sesuatu ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama, maka tak boleh kita berasa kita pandai, bijak dan sebagainya. Kita kena ada sifat rendah, berasa bila kita, Imam Nawawi menyatakan lil jami' lil 'ammi lil qalil ataupun lil saghir. Bila kamu gaul dengan orang ramai, katakanlah kamu memiliki sesuatu ilmu, satu ilmu ke, kamu pandai satu bidang ni ke,
maka hendaklah kamu rasa kamu kecil ataupun sedikit ilmu kamu. Itu pandangan para ulama menyatakan supaya tidak ada ni lah jidalnya, takut berasa kita pandai dan sebagainya, na'udzubillah min zalik. Kan ini semua penyakit. Dan makna munakhasyah itu am daripada mira' dan jidal. Munakhasyah ni dia lebih umum lah, maknanya tujuan dia tegar ni tujuan untuk menjatuhkan, untuk merendahkan martabat seseorang itu di antaranya. Kerana tiap-tiap mira' itu jidal dan dinama munakhasyah. Itu perkataan lebih kurang saja. Dan sah makna munakhasyah itu munakhasamah, iaitu membatahi akan perkataan orang kerana menuntut akan haknya seseorang dan menuntut akan kebenarannya. Jadi munakhasamah ini kita membatahi perkataan itu, kita menuntut akan hak perkataan orang itu dan menuntut akan kebenaran. Itu tujuan dia berbahas ni, untuk menuntut suatu kebenaran. Itu adalah pandangan ulama-ulama di umum. Maksudnya kalau seorang tu dia orang masyhur, dia sebut perkataan-perkataan yang boleh orang dengar ataupun rakyat dengar, boleh membinasakan fahaman-fahaman orang-orang di bawah tentang akidah dan sebagainya, maka hak ni kita kena jelas secara umum juga. Itu ada pandangan yang lain. Dan seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadal rijali ila Allah taala aladul khasmi. Artinya hadis ni keluarkan Imam Bukhari. Hadis ni hadis hasan lidzati. Hadis hasan lidzati, yakni hadis yang sangat sahih, la syadz wa la mu'allal. Tidak ada kecacatan dalam riwayat hadis Nabi SAW ini. Nabi SAW bersabda bahawasanya terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah Subhanahu wa taala itu, iaitu laki-laki yang mengekali akan berbatah, yakni memperbanyakkan akan berbatah dan berkelahi. Itu lelaki yang suka, yang Allah Subhanahu wa taala benci, ialah iaitu suka dia berbatah. Salah orang cakap sikit, dia komen selalu. Salah orang gini sikit, dia kata tujuan dia suka membatah, suka nak menunjukkan kepandaian, dan suka berkelahi dah. Suka berkelahi ni, suka balah. Kerana sekalian demikian itu tertegah pada syarak. Inna abghadar rijal, yang terlebih benci daripada laki-laki. Laki-laki disebut sini, lafaz laki-laki itu lil ammi. Lafaz dia, lafaz Arab ni beza. Al-rijal maksudnya laki-laki, puang di situ jugalah. Tu macam lafaz al-masjidi, tak ada Nabi sebut innama ya'muru bil musalla ataupun bis surah man amana billah. Tak ada Allah Ta'ala sebut sesungguh orang yang memakmurkan tempat sembahyang ataupun surah, mereka itu. Biar Allah Ta'ala sebut innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid. Itu maknanya umum lafaz masjid. Macam kita telah sebut dah sebelum ni lah, kita dah tahu mari musafir ke semua, tiba-tiba masjid itu ada sembahyang jenazah. Kita dah tahu nak guna Allah jenazah perempuan ke ataupun laki-laki ke ataupun budak ke, ataupun dah tahu nak guna lafaz apa, maka lafaz hu lebih kuat. Ada kira lah jenazah puang, walaupun tahu-tahu jenazah perempuan, maka sah dah perkataan kita sebut Allahumma fillahu warhamhu wa'fu anhu. Tu Allahumma la tahrina ajrahu wa la taftina ba'dahu. Tu boleh dah. Tu maka begitulah lafaz rijal, maknanya yang terlebih benci daripada laki-laki maupun perempuan, iaitu yang suka berbatah. Itu kerana berbatah ini mensia-siakan. Itu kerana sekalian itu ditegah pada syarak. Tu jika benar sekalipun. Itu sebab itulah setengah ulama kata kadang-kadang lebih pahala orang jenis diam pula. Dia baik, ataupun kalau orang sembang dia cakap lebat juga, bagus cakap, tapi jenis diam nampak dia. Tu baik, kadang-kadang lebih dia pula. Nisbah ibadah lisan tu lebih dia pula. Itu di antaranya. Tu sekalipun seperti mana sabda Nabi SAW, man tarakal mira'u wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fil
fi radbil jannah wa man tarakahu wa huwal muhiqqul banallahu lahu baitan fil a'ladil jannah. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmizi. Artinya barang siapa meninggalkan akan berbatah padahal iaitu batil, nescaya diperbuat bagi rumah di sekeliling syurga. Dan barang siapa yang meninggalkan akan berbatah itu padahal ia benar, nescaya diperbuat baginya rumah di atas syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggal akan berbatah padahal iaitu batil, nescaya diperbuatkan. Dia berbatah, orang ni salah, dia pun berbatah juga, dia tinggal. Tapi kalau orang tu salah, buat perbuatan salah, perkataan salah, kita tegur sekali saja. Tegur gini, nampak dia nak terima tu, sudah-sudahlah. Kalau kita duk bahar lagi begini ni, hakikatnya bagi ilmu tasawuf merugikan masa, membuangkan masa, rugi. Jadi maknanya kalau kita kata tahlil bid'ah, misal kata tahlil tu bid'ah, tu kita tahu dah dari dulu lagi bahawasanya orang nak buat, tak mau buat sudah gini. Mari satu fahaman yang duduk-duduk belah-belah pasir berdengung menyatakan bid'ah. Negeri-negeri yang berdengung ni, negeri-negeri yang membid'ahkan tahlil, misal kata begini, maka sudah-sudahlah, selayanglah dia, buang masa kita layan dia. Doa kan ni bid'ah, selawat lepas tarawih bid'ah, ni bid'ah. Tu dia makan sesuatu yang tak ada zaman Nabi, ada bid'ah pula. Itu maknanya buang masa. Maka kita tahu dah, kita tegur dah sekali, kita kata tak apa, tak masalah, nak buat pun nak buat, tak mau buat sudah. Talqin begitu juga, nak buat, tak mau buat sudah. Maka dia tak boleh terima lagi. Dia kata beginilah, zaman Nabi begini. Maka cukup-cukuplah, selayang. Kerana kita meninggal perbuatan itu, nescaya diperbuat baginya rumah di sekeliling syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala buat sesuatu syurga. Di sekeliling syurga ni hebat. Dan barang siapa meninggalkan akan berbatah itu padahal iaitu benar, walaupun dibenar sekalipun, nescaya diperbuat baginya rumah di atas syurga Allah Subhanahu wa taala, di atas syurga, di sekeliling syurga, hauli syurga, tu ataupun di atas syurga. Atas syurga ni syurga Firdaus lah. Awsatuha fawqaha 'arsyur rahman. Syurga Firdaus ni duduk tinggi sekali. Duduk atas syurga Firdaus ni hebat. Kerana merugikan daripada kita duk batah, duk kata begini, merugikan kita sebab banyak lagi. Baik kita masuk dalam golongan az-zakirunallaha katsira. Batulah kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, juga disokong oleh Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala, juga dibahas oleh Imam iaitu dalam kitab Khusus Sahabat wal Awliya, Al-Imam Al-Mutawali, Muhammad Mutalawi Sya'rawi Mutawali, dia menyatakan lebih baik lisan kita ni kita termasuk dalam golongan az-zakirunallah. Amat rugi, kata Al-Imam Al-Mutawali rahimahullahu ta'ala, Allah beri kita begitu panjang umur. Bagaimana kawan-kawan kita, khususnya jemaah surah kita ni lah, kita boleh bilang seorang-seorang pergi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala panjang lagi umur kita. Maka dengan umur panjang inilah kita disuruh supaya kita masuk juga dalam golongan az-zakirunallaha katsira. Lidah, ibadah lidah saja. Iaitu orang yang banyak mengingati Allah akan sebagai ingatan yang banyak, akan sebutan yang banyak. Itu az-zakirun, itu orang yang banyak mengingati Allah. Ini hebat. Betul rugi, kata Imam Al-Mutawali rahimahullahu taala, orang yang diberi umur panjang tapi dia tidak termasuk dalam golongan az-zakirun. Az-zakirunallah katsira, atau dikenali sebagai puak al-mufarridun. Sabaqal mufarridun, puak al-mufarridun sudah mendahulu kita, kata Nabi SAW. Bila sahabat tanya Rasulullah siapa itu, lalu Rasulullah kata az-zakirunallah katsira, seperti mana riwayatkan Imam Ahmad, bahawasanya orang yang banyak mengingati Allah, lidah dia lah zikir gini. Jadi daripada dia batah, maka lebih baik dia cakap benda yang baik, itu di antaranya. Itu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilul abdul haqiqatul iman hatta yada'ul mira'a wal jidal wa in kana muhiqqan. Ini diriwayatkan oleh
rawahu Abi Dunya, riwayat oleh Abi Dunya, yakni artinya tiada menyempurna oleh Allah, oleh seorang hamba Allah akan sungguh-sungguh iman sempurna ni hingga meninggal ia akan mirak dan jidal, yakni meninggal ia akan berbatah-batah dan berkelahi, dan jikalau ia benar sekalipun. Ini kesempurnaan, setengah tanda kesempurnaan iman seseorang itu. Bahkan Imam Sayyidina Ali kalamallahu menyebut dalam kata-kata hikmahnya, idza tammal kalam naqasal kalam, idza tammal aqlu naqasal kalam. Bila sempurna akal seseorang itu, nescaya dia kurang bercakap. Maksudnya dia kurang bercakap yang tidak memberi faedah, berbatah begini, menyebabkan kadang-kadang jadi berbalok. Tu balok. Sebab ni kita nak tunjuk kepandaian kita bila cara kita tegar tu cara tak betul. Disebabkan kita suka berbatah, kita tegar cara tak betul, lepas tu bila orang bagi buah balik kepada kita hujah-hujah begini, menyebabkan kita tak nak terima. Kita tegar orang boleh, tapi orang bagi buah balik, ni hujah begini-begini, kita tak pula tak nak terima. Ini menyebabkan kadang-kadang jadi balah disebabkan suka berbatah. Sebab itulah lebih afdal, itu cara yang lebih baik ada disebut di belakang tu, nasihat bil hilmi, dengan begitu lembut. Cara betul. Itu di antaranya, kerana berbatah ni banyak, bukan sedikit, banyak menyebabkan kadang-kadang menyebabkan diri balah dan sebagainya. Tu kadang-kadang maki hamu dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Ini bahaya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wala yanbaghi an yaqdama al-syaitan wa yakunu laka azhimul haqq wa la tudahidu fa inna al-syaitan. Jadi kita betul di sini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita ada banjir ilmu pada pagi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gandakan ibadah, gandakan pahala kita di bulan yang sangat berkah ini. Mudah-mudahan ia menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali ini dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akina bit taqwa wa jimna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.